Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu walaupun di atas talian. Moga-moga Allah Taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita Allah. Seperti mana dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala memilih daripada kalangan hambanya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, tandanya akan berikan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kefahaman agama kepada hambanya, tak lain dan tak bukan, Allah Ta'ala akan lembutkan hatinya, lunakkan jiwanya, tenangkan dirinya, untuk sentiasa melazimi ke dalam majlis-majlis ilmu. Jadi moga-mogalah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan petang ini dalam keadaan kita bermujahadah, lawan mata kan, perut dah kenyang. Tapi kita masih lagi bersemangat untuk duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala menilai ini sebagai ibadah dan moga-moga Allah Ta'ala juga akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Kebaikan di dunia ni maksudnya Allah nak berikan kelapangan jiwa, Allah nak berikan ketenangan fikiran, Allah nak berikan keluasan rezeki, Allah nak bagi pasangan anak-anak menantu yang soleh dan soleha. Allah juga nak berikan kita di hari akhirat nanti kebaikan, dilepaskan daripada azab kubur, dimudahkan kita di hari mahsyar, dijauhkan kita daripada azab api neraka, nak masukkan kita dalam syurga. Inilah salah satu jalannya, iaitu Allah nak kita faham dalam hal agama kita. Dan dengan cara Allah Ta'ala memilih kita untuk dapat duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi dengan asbab ini, kita kena banyak-banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan asbab syukur inilah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat ketaatan kita kepada Allah. Allah Ta'ala sendiri menjanjikan di dalam Quran, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, Allah menjanjikan la azidakum, aku akan menambahkan lagi nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, sekiranya kamu tak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu tersangat-sangatlah pedih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan asbab kita dapat duduk dalam majlis ilmu ni, kita syukur. Terima kasihlah ya Allah, alhamdulillah akhirnya Allah pilih saya dapat duduk dalam majlis ilmu ni. Moga-moga Allah tambahkan lagi nikmat, iaitu diberikan kita nikmat kefahaman. Kita syukur lagi, Allah tambah lagi nikmat, diberikan kita nikmat untuk beramal. Kan, diberikan kekuatan untuk kita beramal, itu nikmat. Kita syukur lagi, Allah tambah lagi nikmat, iaitu Allah berikan kita juga kekuatan, kesabaran dalam kita menyampaikan kepada orang lain. Kita ada ilmu, kita bagi tahu pada pasangan kita, kita bagi tahu pada anak beranak kita, kenalan-kenalan kita. Orang kata, kamu nak jadi ustazah ke? Kita tak kisah dah. Yang penting Allah tambahkan lagi nikmat, iaitu kita dapat sampaikan kepada orang lain ilmu-ilmu ini. Kalau orang beramal, kita juga dapat pahalanya. Okay? Kemudian kita syukur lagi, Allah tambahkan lagi nikmat. Tak sekadar boleh beramal, tak sekadar boleh faham, tak sekadar boleh menyampaikan, bahkan Allah pilih kita konsisten dapat duduk dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Jadi inilah kita mengharapkan, selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu, percayalah ibu-ibu, selagi itu Allah masih lagi memandang dan mengkehendakkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang paling kita bimbang dalam hidup ni, kalau Allah mula tak melihat kita, memandang kita, dan Allah mula meminggirkan kita daripada perkara-perkara kebaikan. Okay? Ini kita paling risaukan. Jadi dia bertitik tolak dengan syukur. Dengan syukur. Sebab itu selalu kita dengar, as-sabru minal iman. Kesabaran itu sebahagian daripada iman. Kita tahu sabar itu sebahagian daripada iman. Sebahagian yang lain yang menyempurnakan iman tu apa?
iaitu namanya asyukru. Syukur kepada Allah akan menyempurnakan iman. Bagi orang yang diberikan nikmat, dia bersyukur. Syukur itu menyempurnakan iman. Bagi orang yang diberikan kesempitan, dia sabar dan sabar itu akan menyempurnakan iman. Jadi sabar dan syukur ini adalah perkara yang sentiasa bergandengan di dalam hati orang mukmin sepanjang dia menelusuri kehidupannya di dunia, insya-Allah. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan tanggungjawab untuk mengulas, mensyarah sedikit sebanyak berkaitan tentang kisah sahabiah ataupun sahabat-sahabat wanita dalam kalangan wanita di zaman Nabi SAW. Banyak kita sebut banyak faedah-faedah, pengajaran-pengajaran yang kita akan belajar daripada kisah-kisah ini. Kenapa? Sebabnya ibu-ibu, di antara kehidupan ni, kehidupan dunia walaupun yang paling singkat, tetapi kehidupan dunia inilah yang paling sukar. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyebutkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan Allah lah yang menciptakan kehidupan. Hidup mati ni Allah cipta untuk liyabluwakum, untuk menguji manusia. Allah letakkan ujian di dalam kehidupan manusia ini. Tujuan dia ayyukum ahsanu amala, untuk Allah nilai siapa yang paling terbaik amalannya. Paling terbaik, Allah gunakan kalimah ahsan, terbaik. Allah tak guna kalimah akthar, terbanyak. Artinya Allah menilai kita siapa yang paling berkualiti amalannya, bukan yang paling berkuantiti. Dan bila Allah kata liyabluwakum, hidup ni untuk diuji. Ujian di sini ibu-ibu, dia bukan kepada perkara-perkara yang kita benci. Ramai yang kita faham, bila sebut ujian hidup adalah perkara-perkara yang manusia tak suka. Kesempitan rezeki, ni ujian. Kesusahan hidup, ni ujian. Kematian, ujian. Kesakitan, ujian. Ya betul. Tapi kita kena tahu juga dalam hidup ini, apa yang manusia suka, apa yang kita sayangi pun ujian di sisi Allah. Kesenangan hidup adalah ujian. Kemewahan harta adalah ujian. Diberikan rezeki anak-anak pasangan yang baik pun adalah ujian. Diberikan kesihatan tubuh badan pun adalah ujian. Inilah lumrah di dalam kehidupan manusia. Kita hidup je tuan-tuan, sama ada kita senang ataupun susah, suka ataupun tak suka, semuanya adalah ujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam banyak-banyak ujian, yang paling sukar ujiannya adalah kaum wanita. Sejujurnya ibu-ibu, saya sendiri sebagai lelaki, saya melihat yang paling sukar adalah seorang wanita. Walaupun kaum lelaki memegang tanggungjawab dan amanah, tetapi yang paling sukar adalah wanita. Kenapa? Kalau seorang wanita tu bujang, dia akan sentiasa dipersalahkan. Bila lagi nak kahwin? Kan? Kenduri kahwin ke, pergi jumpa sanak saudara, sekarang kita dah boleh rentas balik kampung. Yang bujang-bujang selalu ditanya, bila nak kahwin? Bila dah berkahwin pula, ditanya lagi, didesak lagi. Bila nak ada anak? Kan? Saya percaya ibu-ibu dah melalui fasa-fasa tu. Sebelum kita kahwin, kita sentiasa sampai jadi ketakutan, kerisauan, kebimbangan. Ya Allah, bila nak kahwin? Dah kahwin pula, bertanya pula bila nak dapat anak. Bila dah ada anak, tanya lagi, bila nak nombor 2? Anak nombor 3, anak yang berikutnya. Saya rasa penat jadi seorang wanita ni. Sukar kehidupannya. Jadi kalau dapat anak, ditanya bila nak dapat anak. Kalau tak ada anak, dia akan persalahkan wanita. Ni masalah wanita lah ni. Masalah isteri lah ni. Kalau suami lari, isteri juga yang salah. Subhanallah. Semua pakat apa-apa yang salah, yang memikul kesalahan, semuanya adalah wanita-wanita. Sebab itu saya percaya apa yang dilakukan oleh Rumah Ngaji petang ini untuk kita sama-sama belajar daripada tokoh-tokoh muslimah di zaman Nabi SAW, mudah-mudahan mungkin sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat wanita ini ada juga di dalam kehidupan kita sebagai teladan, sebagai rujukan, sebagai pengajaran yang kita boleh kutip, kita boleh ambil dan kita boleh tiru kepada kehidupan-kehidupan mereka. Sebab kehidupan-kehidupan mereka ini adalah kehidupan-kehidupan yang telah dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sedikit sebanyak dia menjadi panduan kepada kita semua. Okey,
Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelum kita nak masuk kepada topik kita, hari ini kita akan tengok kepada seorang tokoh wanita yang hebat yang digelar sebagai Ummu Sulaim. Sebelum saya cerita tentang Ummu Sulaim ni ibu-ibu, kita nak tengok sedikit mukadimah kehidupan ni. Macam mana keadaan kita? Ada isteri yang dalam keadaan sukar. Sukar macam mana? Suaminya tak baik dan sebagainya lah, macam-macam keadaan. Ada yang ibunya kita okey, anak-anak pula macam ni keadaannya. Ibu-ibu jangan risau. Allah Ta'ala menenangkan hati-hati orang mukmin dengan satu perumpamaan. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Ta'ala, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Kata Allah Ta'ala, aku telah memberikan perumpamaan kepada manusia. Kehidupan dunia ini adalah seperti air yang diturunkan daripada langit. Ibu-ibu perhatikan ya. Allah menyebutkan kehidupan dunia kita ini adalah seperti air ataupun seperti hujan. Kenapa? Kata Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsir, dia kata apa? Kehidupan dunia ini adalah seperti air adalah kerana 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama adalah kalau kita lihat air, air ni sifatnya berubah. Kalau dimasukkan ke dalam gelas yang berbentuk bulat, air itu akan berubah menjadi bulat. Kalau air itu masuk ke dalam bekas yang berbentuk petak, air akan berubah menjadi petak. Maka begitulah dengan kehidupan kita di dunia. Kalau hari ini kita berduka, percayalah satu masa nanti kehidupan kita berubah, kita akan gembira. Kalau hari ini kita gembira, percayalah nanti kita akan berubah, kehidupan kita akan jadi susah. Kalau hari ini kita sempit, satu masa nanti kehidupan akan berubah, Allah akan luaskan kenikmatan-kenikmatan dunia kita. Ini adalah kehidupan dunia. Samalah juga dengan pasangan kita. Kalau hari ini pasangan kita begini perangainya, percayalah sampai satu masa nanti pasangan kita akan berubah. Sebab Allah dah menyebutkan kehidupan dunia adalah seperti air. Seperti mana air ini berubah-ubah, macam itulah dengan kehidupan dunia yang akan berubah-ubah. Pengajaran dia apa ibu-ibu? Kalau Allah berikan kita kesempitan rezeki dan kita yakin dengan apa yang Allah kata hidup ni berubah, orang mukmin, wanita-wanita yang salihah, hatinya akan jadi lebih sabar. Sebab dia tahu sempitnya sekarang ini sampai masa nanti Allah akan mengubah, Allah akan luaskan rezekinya. Dan kalau dia adalah orang yang Allah berikan keluasan rezeki, nikmat, dia akan tahu dia perlu berhati-hati dalam kehidupan dunia ni. Sebab dia tahu sampai satu masa nanti kehidupannya akan berubah. Mungkin Allah akan sulitkan kehidupannya. Ini adalah nikmat bagi orang mukmin. Sama ada diberikan nikmat, dia akan berhati-hati. Kalau diberikan kesempitan, dia akan bersabar. Okay? Sedikit pun tidak ada rasa sombong, angkuh kepada orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan dunia ini adalah seperti air, kata Al-Imam Al-Qurtubi, adalah kerana fitrah. Fitrah air adalah bersifat basah. Siapa yang terkena air, maka dia mesti akan basah. Betul kan? Maka begitulah dengan sifat dunia. Fitrah dunia ni, sesiapa yang lahir di atas muka bumi, maka dia mesti akan terkena fitnah kehidupan dunia. Tanyalah pada sesiapa pun, sedikit sebanyak ada perasaan cinta kepada dunia. Mesti ada. Itu namanya fitnah kepada dunia. Allah Ta'ala memang dah menjamin dah. Seperti mana sesiapa yang terkena air akan basah, sesiapa yang lahir di dunia mesti akan terkena fitnah dunia. Sebab itu, Nabi SAW menunjukkan kepada kita, dunia ni bukan ditinggalkan. Dunia ini bukan dielakkan. Tetapi kita perlu mengurus kehidupan dunia kita. Macam mana ibu-ibu? Cuba kita tengok, kalau air yang keluar daripada paip, kita halang air tersebut. Kita boleh potong air? Tak boleh. Kita boleh cincang air? Tak boleh. Kita boleh tahan air? Tak boleh. Lagi ditahan, lagi deras air tersebut akan mengalir. Begitulah dengan dunia. Dia perlu diurus, bukan ditinggalkan. Lagi kita tinggalkan, maka tekanan dia, fitnah dia makin lama makin besar. Ini ibu-ibu boleh tengok macam-macam peristiwa. Macam-macam kisah kita tengok daripada orang yang baik, akhirnya menjadi orang yang tidak baik. Kerana apa? Fitnah dunia ni terlalu banyak. Tapi Nabi ajar kita iaitu mengurus kehidupan dunia. Mengurus dengan bagaimana?
iaitu melalui ilmu. Kita mesti mengurus dunia dengan ilmu, bukan tinggalkan dunia, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga kita. Tidak, itu bukan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam kehidupan Nabi, Nabi berkeluarga, Nabi bermasyarakat, Nabi bergaul dengan sahabat-sahabat, Nabi ada kenalan-kenalan, Nabi juga bergaul dengan orang-orang awam dan sebagainya. Tidak ada satu pun Nabi memisahkan dirinya daripada orang lain. Ini kehidupan dunia kita. Ketiga, sifat air ni ibu-ibu, bila Allah kata kehidupan dunia adalah seperti air, iaitu air ni, kalau ataupun hujan ini, sampai satu masa dia akan berhenti. Hujan ni ataupun air dia mengalir, sampai satu masa dia akan berhenti. Maka begitulah dengan kehidupan dunia. Dunia ni, dia akan datang dan dia akan pergi. Jadi kalau kita diberikan nikmat, jangan sombong. Sebab kesombongan kita pada nikmat ini, percayalah, satu masa nanti dunia akan meninggalkan kita. Ataupun kita yang akan tinggalkan dunia kita. Okay? Jadi kita kena tengok. Kalau kita diberikan nikmat, jangan sombong. Sebab nikmat ini sementara. Kalau kita ditimpa musibah, jangan bersedih, jangan berputus asa. Sebab kesusahan ini adalah sementara. Itulah sifat dunia. Dan yang terakhir sekali kata Al-Imam Al-Qurtubi, kehidupan dunia ini adalah seperti air. Sebab air ni sifatnya kalau banyak dia menjadi manfaat, kalau sedikit dia menjadi manfaat, dan kalau ia banyak dia akan menjadi mudarat. Jadi begitulah dengan dunia, ambil apa yang kita perlu dan tinggalkan apa yang tidak perlu. Macam mana kita nak letakkan kayu pengukur antara keperluan dan kemahuan? Iaitu ukurlah dengan kematian. Bayangkan ibu-ibu, kita dapat tahu kita meninggal lagi 3 bulan. Misal kita tahu 3 bulan lagi saya akan meninggal kerana sekian-sekian penyakit misal. Dalam tempoh 3 bulan ni kita mesti akan buat apa yang perlu sahaja. Apa yang akan menjadi bekalan kita ke hari akhirat, itulah keperluan kita. Apa yang bakal kita tinggalkan selepas kematian, itulah kemahuan kita. Jadinya di dunia ini ambil apa yang perlu, apa yang bakal kita bawa ke alam akhirat. Dan mulai sekarang kita kena belajar, latih diri kita, tinggalkanlah apa yang bakal kita tinggalkan menuju ke hari akhirat. Okay, ini adalah lumrah kepada kehidupan dunia. Jadi ibu-ibu, insya-Allah saya dah baca dah keseluruhan kitab ni. Dia membawakan 66 tokoh dan kitab ini adalah kitab terjemahan daripada bahasa Arab. Okay, kita bertuahlah sebab ada yang menterjemahkan daripada kitab Arab. Dan kebanyakan riwayat saya baca dalam kitab ni, kebanyakannya adalah riwayat-riwayat yang sahih, yang boleh kita ambil pengajaran. Dan dia adalah tokoh-tokoh yang umum. Tokoh-tokoh yang jarang-jarang kita dengar dan kita kenal. Kalau sebut Khadijah kita kenal. Kita sebut Aisyah kita kenal. Kita sebut Hafsah binti Umar kita kenal. Tapi sahabat-sahabat yang dalam kisah-kisah ini kebanyakan kita tak kenal. Jarang-jarang kita dengar nama mereka. Namun dikumpulkan oleh penulis di dalam kitab ini sebab antaranya dia mengumpulkan macam-macam ketokohan. Ada yang membawa ketokohan sebagai seorang ibu. Ada yang membawa ketokohan sebagai ahli ilmu. Ada yang membawa ketokohan sebagai seorang isteri. Kata penulis, dia kumpulkan kisah-kisah ini dalam macam-macam bentuk sebab dia nak bagi tahu kepada muslimah seluruh dunia, jalan wanita ke syurga Allah ni sangat luas. Sangat luas. Dia tak hanya fokus kepada satu. Bukan ini satu-satunya jalan, tapi dia nak bagi tahu kebaikan yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah adalah terlalu banyak dan semua jalan itu adalah menuju kepada syurga Allah. Nanti kita akan tengok Ummul Sulaim, apa ketokohan dia, apa yang kita boleh ikut dia dan jalan itu menuju syurga Allah. Nanti kita tengok lagi ada satu kisah Ummu Hakim pula. Apa ketokohan Ummu Hakim ni? Macam mana kita boleh tiru dia untuk masuk ke dalam syurga Allah? Macam-macam bentuk, macam-macam aspek yang kita boleh belajar daripada tokoh-tokoh ini. Baik, sebelum kita masuk kepada kisah Ummul Sulaim ibu-ibu, saya nak sebutkan satu hadis kepada ibu-ibu dan mudah-mudahan hadis ini menjadi semangat kepada ibu-ibu. Saya terkecuali daripada hadis ini. Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Kata Nabi SAW, seorang wanita muslimah, dia perlu lakukan 4 perkara. Seorang wanita muslimah, dia perlu lakukan 4 perkara. Okey, 4 perkara.
Pertama, iaitu dia menjaga solat fardu 5 waktu. Dia hanya jaga solat fardu 5 waktu. Nabi tak sebut solat sunat. Nabi kata jaga solat fardu 5 waktu. Kedua, kata Nabi SAW, dia menjaga puasa Ramadan, sebulan Ramadan. Dia menjaga. Kalau datang waktu dia uzur, dia gantikan pula. Dia tak culas. Puasa dia jaga, solat dia jaga. Ketiga, kata Nabi SAW, dia menjaga kehormatan dirinya, maruahnya, dirinya dia menjaga. Auratnya. Okay, ini masuk dalam kategori ni. Dan yang keempat, dia mentaati perintah suaminya. Saya ulang lagi sekali, seorang wanita dia buat 4 perkara. Jaga solat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, kalau keuzuran dia ganti. Ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya, jaga auratnya, jaga maruahnya. Dan yang keempat, dia mentaati perintah suaminya. Kata Nabi SAW, muslimah ini, wanita mukmin ini, dia boleh pilih mana-mana pintu syurga Allah yang dia kehendaki untuk dia masuk, silakan. Tidak ada halangan. Ibu-ibu bayangkan, sepanjang hayat kita, 4 ini je kewajipan yang Allah perintahkan bagi seorang ibu. 4 perkara sahaja. 4 perkara sahaja. Allah perintahkan untuk seorang ibu ni, ataupun seorang isteri, seorang wanita yang buat 4 perkara je. Dan dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Sudah tentu kalau kita dah sampai ke pintu syurga, kita akan pilih pintu syurga yang paling elit, iaitu kita nak berjiran dengan Nabi SAW. Nanti ada kesempatan ibu-ibu, kalau kita dah habis baca kitab ni, saya nak bawa ibu-ibu tengok surah Al-Waqi'ah, ataupun ibu-ibu tanyalah pada mana-mana asatizah yang boleh membaca surah Al-Waqi'ah, ibu-ibu tadabbur. Allah cerita tentang nikmat-nikmat di dalam syurga tu sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Allah bicara berkaitan tentang minuman penghuni syurga pun kita akan nampak, ya Allah, sangat-sangat nikmat. Material-material, cawan-cawannya, gelas-gelasnya, pinggan mangkuk dalam syurga pun dah dilihat dengan penuh kenikmatan. Nanti kalau kesempatan kita bincang. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selain ibu-ibu akan diberi ruang untuk pilih mana-mana pintu syurga untuk ibu-ibu masuk, Allah Ta'ala menyebutkan seorang wanita syurga, bila dia masuk ke dalam syurga nanti, dia akan diberikan 4 kenikmatan. Seorang wanita syurga masuk dalam syurga nanti, dia akan diberikan 4 kenikmatan. Ibu-ibu bayangkan Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kepada semua. Allah Ta'ala sebut, pertama kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya wanita-wanita syurga ni, bila dia masuk ke dalam syurga, dia akan diberikan dengan penciptaan yang baru. Dia akan digantikan dengan kulit yang baru. Dia akan digantikan dengan mata yang baru. Dia akan diberikan dengan gigi yang baru, rambut yang baru. Semua keseluruhan tubuhnya, dalaman dan luarannya, zahir batinnya, Allah akan gantikan dengan penciptaan yang baru. Satu nikmat ibu-ibu, kalau hari ni kita di dunia, kita nak macam-macam, apa kita kata, produk-produk kecantikan untuk kita awet muda kan, untuk kita nampak jelita. Tapi Allah kata, kalau kamu masuk ke dalam syurga Allah, akulah Allah yang akan mengindahkan semula penciptaan kepada kamu. Semuanya akan digantikan dengan gantian yang baru. Saya percaya ini fitrah kepada seluruh wanita. Saya ada isteri saya kenal perangainya, dan saya rasa ibu-ibu pun, wanita-wanita di luar sana pun sama perangainya. Kalau nak ke mana-mana, ada apa-apa majlis, selalunya dia akan minta, boleh tak beli tudung baru? Boleh tak nak beli kasut baru? Tudung ada dah, kasut ada dah, tapi nak digantikan dengan yang baru. Sebab apa? Sebab fitrahnya, dia suka pada gantian yang baru. Kan? Jadi Allah Ta'ala meraihkan fitrah seorang wanita, masuk saja dalam syurga, Allah gantikan dengan gantian yang baru. Kedua, Allah kata apa? Faja'alnahunna abkara. Ni ibu-ibu boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Kedua, Allah kata wanita-wanita syurga akan bukan sekadar menjadi jelita semula, bahkan Allah kata apa? Mereka semua akan berganti menjadi anak dara. Kembali menjadi anak dara. Okey, abkara. Okey, abkara. Semuanya akan menjadi anak dara, anak-anak gadis semula di dalam syurga Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah kata mereka akan dalam keadaan uruban atraba, kata Allah. Uruba dekat sini
iaitu mereka akan dipenuhi perasaan dalam hatinya dengan perasaan kasih sayang. Maksudnya apa ibu-ibu? Kalimah urub ni dia lebih tinggi daripada kalimah hub. Kan kita selalu sebut dalam bahasa kita ni habibi, habibati, maksudnya sayang kan? Kan? Habibi, sayang. Kalimah hub tu adalah maksudnya sayang. Kalau dalam bahasa Hindustan ada filem namanya Muhabbatin daripada kalimah hub, kalimah Arab ni. Hub. Tapi kalau Allah kata urub ni dia bukan sekadar sayang, bukan sekadar cinta, bahkan dia merindu yang meluap-luap. Walaupun pasangannya dah berada di hadapan matanya, dia ada rasa perasaan cinta yang meluap-luap, perasaan rindu yang meluap-luap. Ini perasaan yang Allah akan berikan kepada wanita-wanita syurga. Bukan sekadar dia, bahkan pasangannya melihat ibu-ibu ataupun wanita-wanita dalam syurga nanti dalam keadaan macam tu juga. Kerinduan yang mendalam, kecintaan yang mendalam. Yang lebih utama lagi, bukan sekadar uruban, bahkan wanita-wanita syurga akan dalam keadaan atraba. Atraba ini iaitu dia akan berada dalam keadaan muda. Dia muda, pasangannya pemuda. Maksudnya macam ni ibu-ibu. Kalau kita di dunia, saya minta maaf saya sebut. Kalau kita di dunia, seorang wanita yang berkahwin dah lama, dia akan rasa dia sangat tua. Ini fitrah wanita. Bila dia berkahwin lama dengan seseorang pasangan, dia akan rasa dia sangat tua. Berbanding seorang lelaki, bila dia berkahwin lama, dia akan perasan dia sangat muda. Beza kan? Seorang lelaki dengan seorang wanita. Dia dua gender yang berbeza sifat dan perangainya, tetapi dia saling melengkapkan. Wanita, makin lama perkahwinannya, dia rasa dia makin tua. Lelaki, makin lama perkahwinan, dia akan rasa dia makin muda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan wanita syurga masuk dalam syurga, dia adalah atraba, dia muda, pasangannya muda dan perasaan itu takkan berubah. Hari ini manusia ataupun ibu-ibu di dunia ni, bila dia berkahwin, suaminya tinggalkannya kerana apa? Kamu dah tua, kamu dah itu, banyak sangat. Tapi dalam syurga Allah, Allah menjamin pasangannya akan terus mencintainya dan pasangannya akan terus menyayanginya. Dan dia tak akan rasa yang ibu-ibu, wanita-wanita dalam syurga itu tua. Bahkan dia akan rasa sentiasa sebaya dan perasaan itu akan terus kita kata wanita-wanita syurga akan terus dilamun dan tenggelam di dalam kecintaan kepada pasangan-pasangan. Ini antara nikmat yang Allah akan berikan kepada wanita-wanita dunia yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok terus pada muka surat yang ke-17. Okay, kita tengok pada muka surat yang ke-17, kisah tentang seorang tokoh yang pertama yang dikenali dengan nama Ummus Sulaim binti Milhan. Ataupun nama sebenarnya adalah Rumaisyah. Okay, Rumaisyah. Tetapi nama sebenarnya adalah Al-Gumaisyah. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok. Dikenali nama sebenar dia adalah Al-Rumaisyah. Tapi nama yang masyhur, dia digelar panggilannya, kuniahnya adalah Ummu Sulaim. Kalau tengok ibu-ibu tengok saya, seorang wanita yang maharnya adalah Islam. Kalau ibu-ibu baca kisah Ummu Sulaim dalam kisah ni, nanti saya akan detailkan, dia memegang 3 pengajaran. Pengajaran sebagai seorang isteri, pengajaran sebagai seorang ibu, dan pengajaran sebagai seorang mujahidah ataupun pejuang Islam. Dia pegang 3 ketokohan ni. Dan sebab itu saya rasa dia sangat sesuai untuk menjadi ikon kepada kita. Okey, menjadi ikon kepada kita. Dia memegang ketokohan seorang isteri, ketokohan sebagai seorang ibu, ketokohan sebagai pejuang wanita dalam perjuangan Islam. Okey, kita tengok sikit. Kalau ibu baca, melalui lembaran-lembaran sejarah, muncullah bagi kita lembaran-lembaran yang semerbak mewangi serta bersinar terang yang memancarkan petunjuk bagi wanita muslimah masa kini dalam segala hal. Di antara peribadi-peribadi yang muncul di dalam lembaran-lembaran tersebut adalah Ummu Sulaim. Dia adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid Al-Ansariyah, ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi. Dan Anas bin Malik ni adalah sahabat yang duduk di dalam rumah Nabi. Sejak hari pertama Nabi duduk dekat Madinah sampailah hari kewafatan Nabi. 10 tahun Nabi di Madinah ni, Anas duduk di dalam rumah Nabi.
Dan Anas ni dia meriwayatkan antara ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang antara yang terdekat dengan Nabi. Bahkan Anas dia lebih mengetahui daripada sahabat-sahabat yang lain. Ada hadis-hadis yang sahabat-sahabat lain tak tahu, tetapi Anas tahu sebab dia duduk di dalam rumah Nabi SAW. Boleh kata Anas ni adalah pembantu kanan Nabi SAW. Ummu Sulaim siapa? Ummu Sulaim adalah ibu kepada Anas bin Malik. Kalau ibu-ibu baca hadis, ibu-ibu akan selalu jumpa hadis yang dimulakan dengan nama perawi An Anas bin Malik, An Anas bin Malik. Siapa Anas ni? Ni pembantu Nabi, sahabat Nabi. Ummu Sulaim siapa? Ibu dia. Ni nak cerita macam mana seorang anak ni boleh jadi seorang hebat. Dia bermula daripada sekolah yang awal, iaitu ibu dia. Okey, ibu dia. Sebab itu ada ulama menyebutkan ibu ni adalah madrasah bagi seorang anak. Ibu ni adalah madrasah kepada seorang anak. Manakala ayah-ayah adalah mudir, pengetua kepada anak-anak tersebut. Okey. Jadi kita nak dapatkan anak yang baik, dia bermula daripada sekolah yang baik. Okay. Bermula daripada sekolah yang baik. Dan sekolah yang baik ditadbir oleh seorang pengetua yang baik. Okay. Sekarang masanya seorang suami, seorang isteri, dia harus dalam keadaan yang baik yang kita akan belajar di sini supaya dia akan memberi kesan kepada anak-anaknya bila membesar nanti. Okey, baik. Sekarang ni, ibu-ibu sambung. Ada perbezaan pendapat mengenai namanya. Ada yang mengatakan namanya Rumailah, ini pandangan yang lemah. Ada juga yang mengatakan namanya Al-Gumaisyah. Gumaisyah ni disebut dalam hadis. Ini antara pandangan yang terkuat. Okay, nama sebenarnya Al-Gumaisyah. Dan ada juga yang mengatakan namanya adalah Ar-Rumaisyah. Ini sebahagian daripada pandangan. Tapi kalau saya berpegang kepada namanya adalah Al-Gumaisyah. Sebab ada disebut dalam hadis. Nabi sebut namanya adalah Al-Gumaisyah. Okey, baik. Sejarah menceritakan kepada kita kisahnya bahawasanya pada awal dia adalah isteri kepada Malik bin An-Nadar ataupun Malik bin An-Nadir. Lalu hatinya tertarik terhadap Islam, kemudian dia masuk Islam tanpa persetujuan suaminya, Malik bin An-Nadar, ayah kepada Anas bin Malik. Maksudnya apa ibu-ibu? Awal-awal perkahwinan dia, Anas bin Malik, Ummu Sulaim ni, dia berkahwin dengan seorang lelaki musyrik di Madinah, di Yathrib. Namanya Malik bin An-Nadar ataupun Malik bin An-Nadir. Okay, ayah kepada Anas ni. Tetapi satu hari Allah Ta'ala campakkan hidayah di dalam hatinya. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Okay, cuma pada waktu tu ibu-ibu, tidak ada halangan dan larangan lagi seorang wanita yang baru memeluk Islam perlu tinggalkan suaminya yang masih musyrik, belum ada hukum lagi. Okay, jadi masa tu dia dah berkahwin dah. Dia dah berkahwin, dua-dua musyrik, tapi akhirnya Ummu Sulaim ni masuk Islam. Okey. Ada gani lah, ayah kau tidur. Okey. Baik. Jadi Ummu Sulaim ni dia dah masuk Islam. Dan Ummu Sulaim tunjukkan peranan seorang ibu. Bila dia masuk Islam, okey, kalau ibu baca, bila dia masuk Islam telah diriwayatkan daripadanya bahawa dia pernah berkata kepada anaknya iaitu Anas. Masa tu Anas kecil lagi. Dia kata apa? Dia kata, wahai Anas, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Okey, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka anaknya pun mengatakan kalimah tersebut sebagai kata-kata yang pertama kali diucapkan. Tidak lama setelah itu suaminya marah terhadap tindakannya tersebut lalu pergi ke Syam dan meninggal dunia. Okey, saya mudahkan. Pertama, peranan dia tunjukkan peranan sebagai seorang ibu. Bila dia masuk Islam dan suaminya tak masuk Islam, Ummu Sulaim ni dia terus berdakwah kepada keluarga yang terdekat. Dan paling mudah dia berdakwah kepada anaknya iaitu Anas bin Malik. Dia nak Anas bin Malik ni masuk Islam. Tapi suaminya iaitu Malik bin Nadar ni tahu. Bila Malik bin Nadar ni tahu, Malik ni marah. Malik ni kata apa? Dia kata, wahai Ummu Sulaim, wahai isteriku, kamu telah menjadi musyrik daripada agama nenek moyang kamu. Kamu telah menjadi musyrik. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, aku tak musyrik. Aku hanya beriman sahaja. Okay, maksudnya saya bukan musyrik. Yang musyrik kamu. Yang saya ni adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya marah. Suaminya tak redha. Akhirnya suaminya keluar pergi ke Syam dan akhirnya suaminya terbunuh di Syam. Okey. Jadinya
Ummu Sulaim ni tinggal menjanda dengan anaknya iaitu Anas bin Malik. Pendek cerita, saya tak bacalah ibu-ibu secara detail. Nanti ibu-ibu tengok sambungan dia tu, yang paragraf pada muka surat 18 tu. Lepas suaminya meninggal, iaitu Malik meninggal, dia telah dilamar dengan seorang lelaki dikenali sebagai Abu Talha. Okay, Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha ni adalah orang kaya di Madinah. Dia ni orang kaya. Dan dia tawarkan kepada Ummu Sulaim. Dia kata, wahai Ummu Sulaim, nak tak kalau kamu berkahwin dengan saya dan kamu minta apa segalanya, emas ke, perak ke, apa nikmat-nikmat dunia ni kamu bagi tahu, saya akan hadiahkan kepada kamu sebagai mas kahwin, sebagai mahar. Kata Ummu Sulaim, aku tak nak. Sebab ketika ini Abu Talha dia belum Islam, dia masih lagi musyrik. Tapi dia nak pinang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dah Islam dah. Jadi kata Ummu Sulaim, aku tak nak harta-harta kamu. Aku tak nak wang-wang kamu. Tapi kalau kamu nak meminang aku, Ummu Sulaim letak syarat. Maharnya, mas kahwinnya adalah Islam. Ini adalah zaman sebelum hukum-hukum turun, tuan-tuan. Zaman sekarang tak boleh. Mas kahwin kena dari sudut harta. Okay, kalau dulu, ya. Sebelum jadi hukum memang dibenarkan. Cuma sekarang tak dibenarkan. Kita nak kahwinkan anak kita, saya dengan mas kahwinnya adalah Islam. Tak boleh. Okay, tak boleh. Zaman dulu, ya. Jadi dia kata, kalau kamu nak kahwin dengan saya, mas kahwinnya cukup kalau kamu memeluk agama Islam. Jadi Abu Talha Al-Ansari ni, ibu-ibu, dia sahut kerana cinta dia kepada Ummu Sulaim. Dia kata itu tak menjadi syarat pada saya. Saya tak kisah, saya masuk Islam. Akhirnya Abu Talha ni memeluk agama Islam. Kat sini ibu-ibu pengajaran dia, kalau ada seseorang non-Muslim masuk Islam kerana perkahwinan, kerana seorang gadis Muslim, jangan dicemuh pengislaman dia. Tolonglah jangan cemuh. Sebab boleh jadi itu hanyalah sebagai penyebab hidayah saja. Saya ada satu sahabat, ni sejujurnya saya ada sahabat saya ni orang Singapura. Dua-dua Singapura dan dua-dua ni adalah Chinese. Okay, dia Chinese yang beragama Kristian. Okay, beragama Kristian asalnya. Pendek cerita, wanita ni dah masuk Islam. Wanita Cina Singapura ni masuk Islam. Dia berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Ini sahabat saya Dia kahwin dengan seorang lelaki Melayu. Dah umur 50 tahun lebih dah. Dia kahwin dengan lelaki Melayu. Lelaki Melayu ni tak bimbing dia dengan baik. Akhirnya mereka bercerai. Bayangkan seorang wanita Cina beragama Kristian masuk Islam berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Tapi lelaki Melayu ni tak jaga dia dengan baik, akhirnya mereka bercerai. Tetapi bagusnya dia tak kembali kepada agama asal dia. Tak kembali. Dia masih konsisten dengan agama Islam. Dan keluarga dia minta ada seorang lelaki Cina Singapura masuk Islam untuk berkahwin dengan kawan saya ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya bila dia dah jadi suami, kamu boleh paksa isteri kamu kembali kepada agama Kristian. Ibu-ibu faham maksud cerita ni? Okay, ini sahabat saya ni. Dia dikahwinkan dengan seorang lelaki Cina daripada Singapura. Dan lelaki ni azam dia, niat dia awal, dia bukan nak masuk Islam. Dia masuk Islam tu hanya berpura-pura dengan niat dia dah berkahwin, nanti dia boleh paksa isterinya kembali kepada agama asal mereka iaitu Kristian. Tapi nak jadi cerita ibu-ibu, bila lelaki ni masuk Islam, berkahwin dengan sahabat saya ni, wanita Cina daripada Singapura ni, nak jadi cerita. Asal berkahwin tu adalah kerana sebagai pura-pura. Hari ni perkahwinannya bukan setahun tetapi dah mencecah 20 tahun. Dan lelaki itu, suaminya sampai hari ni, dia lebih Muslim daripada seorang Melayu Muslim. Subhanallah. Asalnya masuk Islam bukan kerana Islam, bukan kerana hidayah, tapi sebagai asbab pura-pura nak kahwin supaya dia dapat kafirkan balik, musyrikkan balik isterinya. Tapi Allah campakkan hidayah lepas tu. Dia menjadi seorang Muslim yang paling kuat imannya. Sampai hari ni saya kenal dia. Saya tak sebutlah nama dia. Okay, sampai hari ni ibu-ibu. Sebab itu kita jangan cemuh. Kamu masuk Islam ni sebab nak perkahwin kan? Sebab jangan ibu-ibu. Bahkan sahabat Nabi SAW iaitu pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah masuk Islam bukan kerana hidayah. Bukan kerana Allah dan bukan kerana Islam. Dia masuk Islam adalah sebagai helah. Selepas dia tengok Nabi kena pukul dengan Abu Jahal di kota Mekah. Nabi kena pukul dengan Abu Jahal.
Hamzah ni pakcik Nabi ni, dia jumpa Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Jahal, kalau kamu pukul Muhammad, siap kamu. Saya akan pukul kamu semula. Hamzah ni pakcik Nabi ni. Saya akan pukul kamu semula. Ketahuilah, aku telah beriman dengan Tuhan Muhammad. Terus Hamzah kata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam bukan kerana hidayah. Dia masuk Islam hanya untuk mempertahankan Nabi sahaja. Tapi sikit-sikit selepas dia masuk Islam, Allah campakkan hidayah dan dia ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran kepada kita. Mula-mula memang Abu Talha ni dia masuk Islam bukan kerana hidayah, tapi kerana nak berkahwin dengan Ummu Sulaim. Tapi lepas tu kita akan tengok Abu Talha ni menjadi seorang Muslim yang sangat-sangat baik. Tapi kita tengok siapa punca dia? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dia nak orang yang meminang dia masuk Islam. Bayangkan bila suaminya masuk Islam, segala amalan soleh suaminya semua menjadi saham kepada Ummu Sulaim. Kan? Sebab dia masuk Islam kerana Ummu Sulaim. Kemudian bila suaminya puasa, suaminya beribadah, suaminya buat infak, derma, pahala tu secara langsung menjadi saham kepada Ummu Sulaim. Suaminya orang kaya raya, jutawan di kota Yathrib masa tu. Tengok ibu-ibu ni, pribadi seorang muslimah yang kita boleh contohi. Okey. Baik, kemudian kalau ibu-ibu tengok paragraf yang 1, 2, 3, 4. Muka surat 18 tengok paragraf nombor 4. Okey. Maka hati Abu Talha pun tertarik terhadap Islam dan dia mengucapkan kalimah syahadah serta menjalankan keislamannya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredainya. Sabit mengatakan, ini sahabat Nabi, dia kata, aku tak pernah mendengar seorang wanita pun yang mas kahwinnya, maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, iaitu Islam. Okey, iaitu Islam. Demikianlah mas kahwin merupakan mahar termahal yang diabadikan oleh sejarah. Adakah hal yang lain lebih mahal daripada Islam? Sungguh beruntunglah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang muslimah yang menjadikan Islam sebagai maharnya, sehingga kan suaminya seluruh amalan solehnya kelak akan menjadi timbangan kebaikannya. Maksudnya semua amal soleh Abu Talha suaminya akan menjadi ibadah saham pahala kepada Ummu Sulaim. Okey, baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita yang pertama. Okey. Cerita yang kedua pula. Cerita yang kedua. Saya rengka-rengkakan ibu-ibu supaya ibu-ibu tak mengantuk petang-petang ni kan. Kita nak baca hadis-hadis ni. Okey. Saya dah nampak dah hadis yang dah mula goyang. Okey. Baik. Yang berikutnya. Ada satu lagi kisah. Kisah berkaitan tentang peranan isteri dan peranan ibu di dalam kehidupan Ummu Sulaim. Hadis ni, cerita ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cerita sahih. Dan diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik saya sebutkan tadi, dia banyak riwayatkan hadis-hadis Nabi ni. Terlalu banyak. Sangat banyak hadis-hadis Nabi diriwayatkan. Dan dia pernah bercerita tentang dirinya, tentang ibunya dan tentang keluarganya. Pernah cerita Apa ceritanya ibu-ibu? Anas bin Malik ni dia pernah cerita. Dia kata apa? Satu hari ketika ibuku Ummu Sulaim berkahwin dengan Abu Talha. Bila Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha, dia orang dapat satu anak, seorang anak namanya Umair. Dia dapat seorang anak, kira adik tiri kepada Anas bin Malik, iaitu Umair bin Abi Talha. Umair bin Abi Talha dapat seorang anak lah ni, anak perkahwinan Ummu Sulaim dengan suami baru dia Abu Talha ni. Okay, dapat nama anak seorang Umair. Cuma Umair ni ibu-ibu usianya tak panjang. Sekitar usianya 5 ke 6 tahun Umair ni meninggal dunia. Okay, kerana sakit. Cumanya nak jadi cerita, ketika perkahwinan dia dapat Umair ni sakit dan suaminya keluar pergi berjihad. Abu Talha ni keluar berjihad dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Dia keluar berjihad. Dan masa dia keluar ni, anak dia ni sakit kuat. Sakit yang sangat-sangat derita. Dan akhirnya anaknya meninggal dunia. Dan saat masa Abu Talha pulang daripada peperangan, keluar daripada berjihad ni, on the way nak balik ke kota Madinah, ketika itu Umair ni anak dia telah meninggal dunia. Okey. Ibu-ibu boleh baca cerita ni pada muka surat 20. Okey. Cerita pada muka surat 20. Saya cuba ringkaskan, saya cuba detailkan sedikit hadis ni sebab dari sini hanya terjemahan. Okey.
Ibu-ibu boleh cek dalam dalam muka surat yang ke-20. Sekarang ni ibu-ibu, bila Umair ni meninggal, masa tu Abu Talha tak sampai rumah lagi, baru balik daripada peperangan, on the way nak balik. Ummu Sulaim pesan kepada ahli keluarga dia. Dia kata, tolong jangan bagi tahu kepada Abu Talha tentang kewafatan anak dia. Tolong, jangan cerita. Tolong. Biar aku sendiri yang bagi tahu kepada Abu Talha tentang kewafatan anak kami ni. Jadi ahli keluarga semua diam. Abu Talha pun balik. Okay. Ketika itu ibu-ibu, masa Umair ni meninggal ni, Abu Talha siapa nama ni? Ummu Sulaim ni, dia dah uruskan semua jenazah anak dia. Selesaikan dah. Okay, dah. Ada riwayat kata dia dah mengkebumikan. Ada riwayat kata dia meletakkan di satu ruang di dalam rumahnya. Mungkin di dalam satu bilik. Yang Abu Talha tak tahu pun. Abu Talha balik. Bila Abu Talha balik, Ummu Sulaim ni sambut dengan wajah yang ceria. Suami balik dari perang ni, penat ni. Dia sambut dengan wajah yang ceria. Langsung dia tak bercerita tentang anaknya yang sakit dan anaknya yang telah meninggal dunia. Satu pun tak cerita. Sedangkan ibu-ibu kena bayangkan, waktu itu zaman jahiliyah adalah zaman yang mereka ni, wanita-wanita ni sangat beremosi. Kalau ada kewafatan, kematian, mereka ni akan meraung, meratap sampai koyak-koyak baju ni, cakar-cakar muka dan badan mereka. Okey, zaman tu. Tapi Ummu Sulaim ni, dia seorang ibu dan isteri yang sangat-sangat tabah, sangat-sangat kuat. Walaupun hatinya menangis, tapi di hadapan suaminya yang baru pulang kepenatan daripada berjihad ni, dia sambut dengan wajah yang ceria. Bahkan dari riwayat hadis Imam Bukhari ni menyebutkan Ummu Sulaim ni telah berdandan. Dia bersolek memakai dengan pakaian yang cantik-cantik, berhias untuk menyambut kepulangan suami dia. Ibu-ibu bayangkan, kalau kita lah saat ni, suami tak sampai rumah, kita dah call abang, tolong abang, ini anak saya ni, kita dah meraung-raung dah. Tapi Ummu Sulaim tunjuk pada kita tanggungjawab sebagai seorang ibu dan jangan ketepikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Kalau kita, kebiasaan, saya minta maaf ibu-ibu, saya yang masih lagi kita kata ibu bapa muda ni kan, bila kita berkahwin dan ada anak, kebiasaannya kita hanya faham peranan kita adalah seorang ayah, seorang ibu. Kita dah terlupa peranan kita sebagai suami dan sebagai isteri. Sedangkan dua-dua peranan ini perlu berjalan secara serentak. Ya, kita peranan seorang ayah, seorang ibu. Dalam masa yang sama, jangan lupa peranan kita sebagai suami dan peranan kita sebagai isteri. Tapi Ummu Sulaim tunjukkan, walaupun dia sedih dengan kematian anak dia, tapi dia tahu tanggungjawab sebagai isteri kena meraihkan kepulangan suami dia. Dan ini adalah sebahagian daripada sunnah. Okay, dia pulang, suaminya pulang. Okay, saya nak hold dulu ibu-ibu. Saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu. Contoh kisah daripada Khadijah. Kan Nabi SAW pulang daripada Gua Hira kan. Turun daripada Gua Hira, Nabi ketakutan. Nabi takut, Nabi masuk dalam rumah Nabi SAW. Apa Khadijah buat ibu-ibu? Khadijah ambil selimut dan terus selimutkan Nabi SAW, tenangkan Nabi dan biarkan Nabi berehat. Cuba bayangkan kita. Suami balik memancing ke, minta maaf lah suami balik mancing ke, balik daripada luar ke, dalam keadaan ketakutan. Apa kita cakap? Itulah bang, saya sudah duduk rumah tak nak. Duduk melepak, duduk pergi masuk hutan lah, pergi mancing sana sini. Kan dah kena sampuk. Kita cakap tak berhenti-henti. Saya minta maaf lah ibu-ibu. Nak bagi tahu ni fitrah. Tapi pengajaran daripada kisah-kisah sahabat-sahabat keluarga Nabi ni, kita boleh tengok. Mereka biarkan dulu, tenang. Sebab peranan ni bukan seorang wanita je. Suami kena tenangkan isteri, isteri kena tenangkan suami. Kalau suami balik rumah dalam keadaan resah, dalam keadaan marah di tempat kerja, kita isteri kena tenangkan suami. Jangan tanya, kenapa bang? Abang kena cerita sekarang juga. Kenapa bang? Tak. Biarkan dulu. Kalau dia nak rehat. Kalau dia nak mandi. Kalau perlu dia minum dulu. Kita bagi dia tenang-tenang. Dan Khadijah buat seperti itu. Nabi pulang resah, ketakutan, Khadijah tidur. Kan Nabi. Bila Nabi bangun tidur, dah tenang, baru Khadijah tanya, kenapa? Apa yang dah berlaku? Cuba cerita. Dia mula berkongsi emosi dia, kongsi perasaan. Lalu Nabi pun cerita, aku rasalah, tuan-tuan boleh baca dalam hadis Nabi kata apa? Aku rasa Tuhan aku murka kepada aku. Sebab tadi aku didatangi dengan satu makhluk yang besar, Jibril kan? Jibril peluk Nabi. Tapi Khadijah kata apa? Bila suami dia sebut macam tu, Khadijah tenangkan lagi Nabi SAW. Khadijah sebut kebaikan-kebaikan suami dia. Khadijah kata, takkanlah Tuhan marah kepada kamu, abang, kita sebut abang lah ya Muhammad,
Katakanlah Tuhan marah kepada kamu kalau orang bergaduh, kamu yang sambungkan silaturahim. Kalau orang berhutang, kamu yang selesaikan hutang mereka. Mana disebut kebaikan suami dia. Macam itulah kita berperanan sebagai seorang suami, seorang isteri. Kalau isteri balik kerja, balik kadang mungkin dalam keadaan dia bergaduh dengan kenalan-kenalan di pejabat. Suami-suami jangan push lah. Awak jangan kawan dengan dia. Dia tu memang kita sebut kebaikan-kebaikan suami kita. Sebut kebaikan-kebaikan isteri kita. Kita nak tenang. Kita berfungsi sebagai penenang kepada pasangan. Itu Khadijah tunjuk. Jangan pula bila suami kita balik dan kena sampuk, dia kata abang lepas ni memanglah abang tak nak lagi bermancing dengan kawan-kawan. Tak nak dah. Kita pun, dia tengok suami bagi bola lambung, kita pun smash. Pergi lagi bang, pergi. Jangan ibu-ibu, jangan. Sebab ini pengajaran daripada kisah sahabat-sahabat wanita terdahulu. Dia menyempurnakan, dia melengkapkan pasangan dia. Ini saya cerita ni, walaupun kisah ni adalah merujuk kepada seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri kepada suami, tetapi pengajaran juga kepada seorang lelaki, seorang ayah dan seorang suami kepada pasangan dia. Okey, peranan suami isteri adalah saling lengkap melengkapi. Bukan isteri saja yang kena tenangkan suami, suami tak tenangkan isteri. Tak, agama tak ajar macam tu. Suami kena tenangkan isteri, isteri pun kena tenangkan suami. Saling lengkap melengkapi. Salah seorang susah, seorang akan jadi penenang. Salah seorang resah, salah seorang akan jadi penghiburnya. Okey, suami ke isteri sama peranan. Jadinya Ummu Sulaim tunjukkan kepada kita, suaminya balik walaupun anaknya meninggal, dia raikan. Bahkan kata Anas bin Malik, saya minta maaf sebut tuan-tuan, ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Malam tersebut, bila dia dah berdandan, dah cantik depan suaminya, kata Anas bin Malik, anak dia kata apa? Ayah tirinya iaitu Abu Talha tergoda, saya minta maaf sebut, tergoda dengan kecantikan Ummu Sulaim, dan malam itu mereka telah melakukan satu ibadah sebagai seorang suami isteri lah. Maka dia beribadah sebagai seorang isteri. Dan kata Anas bin Malik, setelah mereka bersama hubungan suami isteri dan Abu Talha pun dah siap makan, siap minum, dia nampak suaminya tenang, barulah Ummu Sulaim cakap satu perkara. Ummu Sulaim kata, bang, dia cakap dengan Abu Talha, bang, jiran kita kalau dia pinjamkan kepada kita satu perkara, satu benda dipinjamkan kepada kita dan kita dah menikmatinya, kita dah gunakan, tiba-tiba jiran kita minta barang tu semula. Abang nak bagi ke tidak? Dia kata, abang nak bagi ke tidak? Lalu kata Abu Talha, sudah tentu aku akan bagi semula sebab aku hanya meminjam barang tersebut daripada jiran. Okay, aku hanya pinjam tersebut. Mesti aku akan pulangkan. Kalau aku tak pulang, itu adalah perbuatan yang tercela. Lalu baru Ummu Sulaim kata, sebenarnya bang, Umair anak kita yang Allah pinjamkan, Allah telah ambil semula. Nampak tak? Dia nak sebut perkataan tu, dia gunakan kalimah yang berlapik. Sangat berlapik. Dan sangat-sangat mulia perkataan dia. Dia nak bagi satu perumpamaan pada suami dia supaya suami dia sabar. Dia kata, kalau ada jiran bagi kita pinjam barang, kalau dia minta, abang nak bagi tak? Logik kita, ya saya akan pulangkan. Sebab itu bukan barang saya. Itu bukan kepunyaan saya. Itu barang jiran kita. Dia nak kita pulangkan. Kalau tak pulang, itu perbuatan tercela. Lalu Ummu Sulaim kata apa? Bang, anak kita yang Allah pinjamkan kepada kita dalam beberapa tahun ni, kita dah bergembira. Kita dah terhibur dengan kelahiran dia. Tetapi Allah dah ambil dia malam tadi. Dan dia kata, wahai abang, sabar dan redalah, berharaplah pahala daripada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah Ta'ala. Masa tu ibu-ibu, Abu Talha ni bangun daripada tempat duduk dia. Bangun. Terkejut dia. Sebab baru dia tahu, ya Allah, isteri dia tak tunjuk reaksi menangis walaupun hatinya menangis. Bahkan isterinya meraihkan dia pula kepulangan dia, disambut dengan kegembiraan, dijamu makan dan sebagainya. Sampailah esok paginya, Abu Talha ni pergi jumpa dengan Nabi SAW, mengadu pada Nabi. Dia kata, Ummu Sulaim buat saya macam ni. Dia tak bagi tahu saya anak saya dah meninggal ni. Dia bawa-bawa macam ni. Malam tadi saya siap makan dah, saya dah siap berehat dah, saya dah siap bersama dengan dia dah. Kemudian baru dia bagi tahu. Tuan-tuan tahu tak apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Allahumma barik lahuma. Semoga Allah memberkati kamu berdua. Sebab perbuatan Ummu Sulaim itu, perbuatan Ummu Sulaim itu sangat-sangat diraikan, sangat-sangat mulia sebagai seorang isteri. Bila Nabi doakan begitu tuan-tuan, nak jadi ceritanya, hasil perhubungan tersebut
Ummu Sulaim pun hamil. Okay, perhubungan yang tu menyebabkan Ummu Sulaim ni hamil. Dan Nabi SAW telah mendoakan anak yang dikandungkan oleh Ummu Sulaim. Okay, anak yang dikandungkan tersebut. Pendek cerita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai satu tempoh, sampai satu masa Ummu Sulaim ni pun melahirkan anak tersebut. Lahir anak tersebut ni. Bila anak ni dilahirkan, anak ni digelar dengan nama Abdullah bin Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha. Dan Abdullah ni bila dia dewasa, dia menjadi ulama yang paling dihormati di zaman tabi'in. Dia menjadi ulama yang sangat disegani pada zaman tabi'in. Namanya Abdullah bin Abi Talha. Anak kepada Ummu Sulaim, adik tiri kepada Anas bin Malik. Menjadi ulama, tuan-tuan. Ulama besar. Subhanallah. Bahkan Abdullah bin Abi Talha ni, dia ada anak-anak dia, cucu kepada Ummu Sulaim, ada 10 orang. Ada seorang nama Ibrahim, ada yang nama Yaqub, ada nama Ishaq ni. Semuanya menjadi pakar dalam ilmu Al-Quran. Semuanya menjadi pakar. Nak cerita apa dengan ibu-ibu? Sebenarnya, kelahiran anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, keluarga kita ni, dia adalah kesan daripada orang tuanya. Kadang-kadang anak kita soleh, cucu kita jadi soleh, cicit kita jadi soleh, asbab kerana kesolehan kita. Ataupun mungkin bapak kita, ataupun mungkin datuk kita. Nampak? Yang ini yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua. Saya ada seorang guru ibu-ibu, saya nak share pada ibu-ibu. Ini saya seorang guru saya, dia baru meninggal tahun 2017 dia meninggal. Namanya Syekh Syuaib Al-Arnaut, seorang ulama hadis terkemuka dunia, ulama bertaraf dunia, ulama hadis. Nama dia Syekh Syuaib Al-Arnaut. Beliau ni sebenarnya bukan anak ulama. Dia adalah anak seorang petani yang lahir daripada Albania, bumi Albania, negara Albania. Kemudian berhijrah ke Syria. Ayah dia petani, tetapi ayah dia ni walaupun petani, bukan ulama, tapi ayah dia suka melazimi majlis ilmu. Ni ulama zaman kita, tuan-tuan. Dia baru je wafat. Dia melazimi majlis ilmu, ayah dia. Seorang petani tapi sentiasa melazimi majlis ilmu, bukan ulama. Sehingga kan guru-guru pada ayah dia mendoakan. Dia kata apa? Saya doakan kamu akan lahirlah zuriat-zuriat kamu ni akan menjadi seorang ulama. Saya doakan. Guru-guru dia, setiap kali ayah dia pergi majlis ilmu, guru-guru akan doakan. Aku doakan, wahai Muhammad, anak kamu nanti jadi ulama. Sentiasa didoakan. Dan berkat doa guru-guru dia, lahir daripada ayah dia ni seorang anak yang sangat alim. Namanya Syekh Syuaib Al-Arnaut. Bahkan sampai hari ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mana-mana ulama-ulama hadis, guru-guru hadis dunia, datanglah mana-mana ceruk, biasanya mereka pernah belajar daripada Syekh Syuaib. Dan saya sempat bertemu dengan Syekh Syuaib ni dalam beberapa ketika, sekitar tahun 2015 sebelum dia wafat. Saya sempat jumpa dengan dia, berbual dengan dia, berbincang dengan dia. Subhanallah, nak bagi tahu, zuriat-zuriat yang saleh dan salihah ni, dia hadir adalah asbab daripada ibu bapa ataupun asbab daripada datuk nenek yang saleh dan juga salihah. Okay? Ini yang ditujukan oleh Ummu Sulaim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Sulaim ni ibu-ibu. Okay. Ummu Sulaim ni ibu-ibu, dari satu kisah yang sangat menarik lah. Kan tadi Ummu Sulaim dia mengajar Anas bin Malik, masa Anas kecil lagi dia ajar dah ucap kalimah syahadah, jadi Islam. Suami dia marah, dia tak kisah. Yang penting anak saya Islam. Dia bukan sekadar Islamkan anak dia, bahkan dia memilih sekolah yang terbaik untuk anak dia. Macam mana? Iaitu Anas bin Malik ni, bila Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Ummu Sulaim ni dia kata pada Nabi, dia jumpa pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semua orang-orang Madinah ni menghadiahkan kepada kamu macam-macam hadiah. Ada yang mengajak kamu tinggal di rumahnya, ada yang berikan hartanya, ada yang berikan itu dan ini. Dan kata Ummu Sulaim, saya ni tak ada harta ya Rasulullah, saya ada satu sahaja harta saya dunia akhirat, iaitu anak saya Anas bin Malik
mulai hari ini saya serahkan anak saya kepada kamu ya Rasulullah. Ni anak saya ni saya serahkan kepada kamu. Biar dia berkhidmat kepada kamu. Kamu buatlah apa sahaja kepada Anas bin Malik. Sebab itu Anas ni dia duduk di rumah Nabi sejak hari pertama Nabi sampai ke Madinah sampailah hari kewafatan Nabi di kota Madinah. 10 tahun. Daripada umurnya 10 tahun sampailah umurnya 20 tahun dia duduk di rumah Nabi SAW. Maksudnya umat Islam ni dia korbankan jiwa dia, perasaan dia. Seorang ibu, dia kalau boleh nak anak dia berkhidmat untuk dia, betul? Kalau boleh anak tu balas jasa dia kalau dia dewasa. Tapi tak. Dia manfaatkan anak dia untuk perjuangan agama. Dia manfaatkan anak dia untuk perjuangan agama. Begitulah dengan kita nanti. Mungkin ibu-ibu dah melalui zaman tu, saya belum lagi. Kalau ada anak-anak kita yang nak belajar agama, kalau nak belajar apa-apa bidang pun, lepaskan. Awak nak pergi merantau ke luar negara ke, belajar di mana-mana negara, silakan. Kalau dia boleh datang manfaat untuk agama, kalau dia boleh datangkan manfaat untuk masyarakat, silakan. Ibu, abah korbankan perasaan. Ya, kita tak boleh nafikan kita akan rindu anak kita. Ni anak yang kita sayang, anak yang kita besarkan. Tapi kita perlu faham perjuangan anak-anak ni, kemampuan dia, faedah daripada masyarakat lebih besar daripada kita kata apa? Dia lebih utama daripada perasaan kita. Okay, anak-anak kita kadang-kadang anak-anak bila masuk asrama pun kita dah sedih dah. Kenapalah duduk asrama? Kenapa tak duduk rumah mak? Kan? Tak apa, biar dia berdikari, biar dia berusaha, biarkan kita korbankan perasaan kita demi kita nak bentukkan dia. Demi kita nak dia menjadi orang yang saleh, orang yang berguna kepada masyarakat satu masa nanti. Macam tu Muslim, dia korban ke perasaan dia. Dia kata biar anak saya ni membesar di rumah Nabi SAW. Masa diserahkan Anas bin Malik ni kepada Nabi, Nabi ada baca satu doa ibu-ibu. Okay. Nabi ada baca satu doa. Doa ni saya minta ibu-ibu kalau boleh rakam-rakam. Kalau ibu-ibu tak sempat, ibu-ibu boleh Google. Okay, ni doa Nabi kepada Anas bin Malik di hadapan Ummu Sulaim. Kata Nabi SAW, doa ni ibu-ibu boleh Google doa Anas bin Malik. Dan doa ni ibu-ibu boleh baca untuk anak kita, ibu-ibu boleh baca untuk cucu-cucu kita. Kalau kita dapat nikmat dikurniakan anak, dikurniakan cucu, doa ni elok bacakan untuk mereka. Bahkan dalam solat kita pun kita boleh bacakan untuk dia. Apa dia? Iaitu Nabi SAW doakan. Kata Nabi SAW, ni saya tukar dia punya dhamir dia. Kata Nabi SAW, Allahumma akthir mali wa waladi. Wahai Allah, banyakkan hartanya dan juga zuriatnya. Ada riwayat kata Nabi doakan, ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan zuriatnya dan panjangkan umurnya. Doa Nabi khusus kepada Anas bin Malik. Nabi minta ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan zuriatnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa wasi'li fid dari, dan engkau luaskanlah rumahnya. Maksud luas rumah ni iaitu turunkanlah sakinah, ketenangan, turunkanlah keharmonian dalam rumah tangga Anas bin Malik ni. Kemudian Nabi kata apa? Wa barik li fi ma a'taitani, dan wahai Allah, kau berkatilah apa yang kau kurniakan kepadanya. Saya minta maaf, saya sebut saya ulang sekali. Saya sebut ni dengan dhamir aku. Okey, supaya ibu-ibu kalau baca boleh baca untuk diri sendiri. Wa barik li fi ma a'taitani, ya Allah berkatilah apa yang kau kurniakan kepada Anas bin Malik. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahsin amali, dan wahai Allah kau perbaikilah amalannya. Waghfirli, dan wahai Allah kau ampunkanlah dosanya. Okey. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pendek cerita, berkat doa Nabi SAW ni, bila Nabi wafat, Anas bin Malik ni dia berhijrah ke kota Basrah. Okey, dan dia mengusahakan kebun-kebun di kota Basrah. Dia usahakan kebun di sana. Ladang kurma dekat kota Basrah. Nak kata kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik ni subhanallah, ya Allah, dia menjadi orang yang paling kaya raya di kota Basrah. Paling kaya raya. Sebab apa? Nabi doakan, Allahumma akthir mali wa waladi. Banyakkan hartanya dan juga zuriatnya. Harta dia melimpah ruah, dia menjadi orang yang paling kaya. Dan zuriat dia pun terlalu ramai. Ada riwayat menyebutkan, Anas bin Malik ni masa dia meninggal dunia, anak dia, zuriat dia sahaja dah mencecah 100 orang lebih.
Ni berkat doa Nabi SAW. Jadi kita minta kepada Nabi ni, doa Nabi pada Anas ni kita boleh amalkan juga. Okay. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, kalau orang tanya kita, siapa yang paling akhir meninggal dunia? Siapa yang paling akhir? Jawapannya adalah Anas bin Malik. Dia wafat pada tahun 93 Hijrah. Nabi wafat tahun yang ke-13 Hijrah kan? Dia wafat tahun yang Nabi wafat tahun yang ke-10 Hijrah. Dia wafat tahun 93 Hijrah. Okey, usia dia ketika itu 100 tahun lebih. Umur panjang, zuriat ramai, harta melimpah ruah berkat doa Nabi SAW. Subhanallah. Ini antara kelebihan. Okay, ibu-ibu boleh amalkan doa ni. Cuma saya nak tunjuk pada ibu-ibu, kita tahu uniknya, ajaibnya doa Nabi ni, kalau ibu-ibu perhatikan tadi, Nabi minta kepada Allah, Anas bin Malik ni diberikan harta yang banyak, diberikan zuriat yang banyak. Betul tak? Harta, zuriat. Kemudian diminta diluaskan rumahnya. 3 benda ni adalah fitnah. Betul. Kan, harta fitnah dunia. Zuriat-zuriat fitnah dunia. Rumah tangga fitnah dunia. Tapi ibu-ibu perhatikan Nabi ikat dengan kalimah wa barik li fi ma ataitani. Semua yang kau berikan ni fitnah ya Allah. Tetapi tolonglah, berkatilah apa yang kau kurniakan kepada aku ni. Okay? Sebab apa ibu-ibu? Jadinya bila kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskanlah rezeki saya ni. Turunkanlah mencurah-curah rezeki kepada saya. Tapi ibu-ibu kena ikat, ya Allah, turunkan saya rezeki yang berkat. Itu kita kena sebut. Ya Allah, beri saya rezeki yang berkat. Sebab ada orang masa rezekinya sempit, dia jadi salihah. Tapi bila Allah beri dia rezeki, dia lupa daratan. Dia jadi jahat, dia jadi sombong, dia jadi zalim. Kan, dia jadi miang, macam-macam kan. Kita tengok kadang-kadang ada kisah-kisah yang selalu kita dengar. Sebelum dia kaya, ya Allah baiknya lah. Bila dia ada harta sikit, dia mula menggatal, mula jadi miang. Sebab itu kita kena minta, ya Allah beri saya rezeki yang berkat. Ya Allah panjangkanlah umur saya. Biar panjang umur saya dalam keadaan berkat. Biar umur yang berkat. Jangan tua-tua menggatal. Kan? Jangan tua-tua yang sia-sia, tak boleh beramal soleh. Kalau Allah nak panjangkan umur saya, biarlah umur tu panjang dalam keadaan saya mentaati Allah, dalam keadaan saya masih lagi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ajar pada anak-anak kita, minta, ya Allah berikanlah anak saya ni jawatan, kerja yang baik-baik kan. Minta kerja jawatan yang berkat. Sebab ada anak-anak ni, bila dulu tak ada jawatan, selalu balik kampung. Bila diberikan jawatan, pangkat, tak balik kampung dah. Kan? Dah tak balik kampung. Lupa daratan, lupa mak ayah, sibuk sana, sibuk sini. Kalau pekerjaan itu berkat, baik untuk agamanya, baik untuk dia, baik. Kau pilihlah dia, dapatlah jawatan tu, dapatlah kerja tu. Nak ceritanya ibu-ibu, apa-apa yang kita minta pada Allah, jangan lupa kalimah berkat. Minta rezeki yang berkat, umur yang berkat, jawatan pekerjaan biarlah yang berkat, pasangan biarlah yang berkat. Ada orang ada pasangan, sebelum ada pasangan baik je, dah ada pasangan dah tak ingat mak dah tak ingat ayah dah, tak nak balik kampung. Jadi kita minta apa-apa biarlah berkat supaya ada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Ada apa-apa soalan ke? Boleh saya tanya? Boleh silakan. Okey, yang saya kalau tak silap saya, Anas bin Malik ada saudara lelaki bernama Barak bin Malik. Dia tak ada pula tersebut dalam kisah dengan Ummu Sulaim ni ya? Ya. Tak disebutkan. Assalamualaikum dah Ustaz. soalannya tu. Okey. Baik, Assalamualaikum. Ustaz, berkenaan seorang ibu kena merelakan anaknya untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana, adakah yang merelakan anak tersebut tu anak lelaki ataupun termasuk anak perempuan? Terima Okey. kasih Ustaz. Baik.
Sama-sama. Baik, kalau di sini adalah kepada dua-dua anak-anak ni. Anak lelaki ke anak perempuan, kita sebagai orang tua kena redha. Kena belajar lepaskan, korbankan perasaan kita demi kebaikan anak-anak. Satu, untuk anak-anak tu supaya kita niatkan dia boleh pergi lebih jauh, perolehi ilmu yang lebih manfaat, semoga dia menjadi manfaat kepada orang lain. Jangan ditahan-tahanlah anak-anak ni. Sebab saya ada kenalan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, anak ni memang berjuang untuk belajar di luar negara. Dah dapat dah tawarannya. Tapi ibunya selalu doa, kalau boleh janganlah anak dia keluar. Janganlah anak dia keluar negara ni. Sebab dia takut dia terlalu rindukan anak dia. Kita faham perasaan seorang ibu, tapi ibu-ibu kena ada pengorbanan. Seperti macam Ummu Sulaim ni lah. Dia tak salah benda ni. Cuma Ummu Sulaim ni dia menunjukkan kepada kita, dia korbankan perasaan dia, akhirnya membuahkan hasil yang mana bukan sekadar dunia dia dapat kebaikan, penghormatan, bahkan dia menuai pahala-pahala yang dilakukan oleh anak dia, cucu-cucunya di hari akhirat. Bayangkan tadi, kerana dia sabar dengan kewafatan Umair anak dia, Allah gantikan dengan Abdullah. Dan Abdullah ni adalah anak yang lebih baik daripada Umair tadi tu. Dan Abdullah lahirkan ada 10 lagi cucu dia, anak dia, cucu kepada Ummu Sulaim, 10 adalah ulama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu Quran. 10 tu semua jadi orang-orang soleh. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Talha dan semua anak-anaknya semua menjadi saham kepada Ummu Sulaim. Nampak tak? Ni nak tengok kebaikan pahala yang berterusan. Saya suka bagi contoh macam ni ibu-ibu, nak bagi mudah faham. Kita kan, misalnya kita tak mampu nak ajar anak kita, tak mampu nak ajar. Paling tidak kita dengan pasangan kita, paling tidak kita ajar anak kita mengaji, minimum lah. Ataupun kalau kita tak pandai mengaji, paling tidak kita ajar anak kita baca Fatihah. Misalnya paling mudah Fatihah sampai anak tu hafal. Ibu-ibu bayangkan, kalaulah anak tu hafal Fatihah daripada mulut kita, bayangkan anak tu akan membaca Fatihah daripada kecil sampailah dia membesar, sampailah dia meninggal dunia. Sepanjang anak-anak ni membaca, selagi itulah pahala itu akan mengalir dalam amalan kita. Pahala dia akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kan paling tidak anak ni akan baca di dalam solat dia. Bayangkan pula anak kita, dia dapat anak dia, cucu kita. Dia pula ajar Fatihah kepada cucu kita, iaitu anak-anak kita ni. Anak-anak kepada anak kita. Cucu-cucu kita lah dia ajar. Cucu-cucu kita pula baca dan beramal. Kita tak pernah ajar cucu kita, tapi berkat kita ajar pada anak kita ajar pada cucu kita. Sepanjang cucu-cucu kita baca Fatihah tu, selagi itu pahala tu mengalir kepada amalan kita. Cucu kita pula baca sampailah dia meningkat dewasa, berkahwin, dah ada anak, cicit kita. Kebetulan pula cicit kita salah seorangnya berkat Allah Ta'ala pilih menjadi ulama, menjadi guru agama, mengajar pula dekat mana-mana masjid surau, ada murid-murid yang datang mengaji tajwid Quran dengan dia. Dia membaca dah dapat pahala pada kita. Murid-murid dia yang belajar daripada cicit kita tu pun tersebut terus menjadi pahala kepada kita. Nampak? Kita kata inilah pahala MLM yang sebenar. Yang inilah orang mukmin kena nampak dan orang mukmin kena kejar. Walaupun kebaikan tu sedikit, tapi kalau orang mukmin tahu kebaikan yang sedikit ni akan menjadi luas, menjadi lebih luas. Dia tak akan pernah putus asa untuk buat kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun seremeh-remeh perkara. Sebab itu Ummu Sulaim ajarkan kepada kita, hanya bertitik tolak walaupun di offer, ditawarkan dengan habuan nikmat dunia, ditawarkan oleh Abu Talha, kamu nak apa? Bagi tahu, saya akan berikan kepada kamu. Tapi dia kata cukup dengan Islam. Mas kahwin aku, kau masuk Islam, aku akan kahwin dengan kau. Tak ada masalah. Islam je Abu Talha dah jadi saham pahala dah kepada Ummu Sulaim. Anak-anak lagi, cucu-cucu lagi. Hari ini kita belajar tentang Ummu Sulaim. Kita terinspirasi, kita dapat motivasi daripada kisah dia. Pun terus menjadi mengalir, pahala yang mengalir kepada Ummu Sulaim. Sebab semua orang jadikan dia sebagai ikon. Jadikan sebagai teladan. Okey? Baik. Jadi ni antaralah. Baik. Okey, kita dah tengok dah kisah Ummu Sulaim dari sudut ketokohan sebagai ibu, ketokohan sebagai seorang isteri. Sekarang kita tengok sedikit ketokohan Ummu Sulaim sebagai seorang pejuang Islam. Maksudnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ni walaupun sibuk dalam rumah tangga, berperanan sebagai isteri, berperanan sebagai seorang ibu, jangan dipinggirkan juga. Mungkin kita ada kemampuan
mungkin kita ada kelebihan yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat. Tak masyarakat lebih besar, paling tidak kepada masyarakat yang berada di sekitar kita, kejiranan kita. Okay, kita cuba berperanan seperti mana Sulaim. Dalam satu hadis, kalau ibu-ibu tengok, Sulaim ni dia menyertai satu peperangan namanya Perang Uhud. Okay, Sulaim ni dia menyertai peperangan Uhud. Apa fungsi Sulaim ni? Dia bukan pergi berperang, ibu-ibu. Dia tak pergi berperang. Tapi Sulaim ni dia bertindak sebagai pembantu kepada tentera-tentera Uhud. Bila tentera Uhud dalam keadaan tercedera ataupun ada yang tumpas di medan perang ni, Sulaim bersama dengan Aisyah, okay, Sulaim dengan Aisyah ni dia akan bawa botol-botol air. Dia sebut sebagai kirdah. Kirdah ni macam botol kulit. Okay, dia ambil air ni daripada perigi ni, botol-botol kulit ni, dan dia akan bawa pergi menuju kepada tentera-tentera Islam yang keletihan, kepenatan dan juga yang tercedera, bagi minum. Kemudian lari balik, patah balik ke perigi, ambil air, bagi balik. Dia memberi sumbangan dari sudut tu. Kita nampak sumbangan ni kecil sebab dia hanya memberi air, dia bukan berjuang. Tapi ibu-ibu bayangkan, dia salah seorang wanita yang berani. Beramai wanita yang berani untuk duduk di medan perang. Kita tak tahu ada tembakan-tembakan yang kita kata melulu kan. Tembakan secara rambang. Boleh jadi terkena pada dia. Mungkin dipanas secara rambang, kita tak tahu. Tapi keberanian dia untuk sama-sama dengan Nabi dalam perjuangan di medan Uhud tu, itu sangat-sangat perkara yang kita kena tiru. Jadi macam itulah dengan kita. Apa yang kita boleh mampu beri sumbangan kepada masyarakat, walaupun kita suri rumah di rumah, tapi kita boleh menulis sesuatu yang baik melalui media sosial kita. Tulislah, berkongsilah. Hari ini kita belajar tentang Sulaim. Mungkin ibu-ibu ada dapat nota. Ibu-ibu tulis sedikit cerita tentang Sulaim di dalam Facebook ibu-ibu, di media sosial ibu-ibu. Orang lain baca. Tak kisah yang baca tu ramai ataupun sedikit. Tapi percayalah, walaupun amalan kebaikan tu kecil, remeh, tapi dia tetap besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita diajar beri sumbangan, berperanan sebagai ibu, berperanan sebagai seorang isteri, dan jangan lupa berperanan sebagai pejuang muslimah. Cuma kita hari ini tak berperang, tapi kita ada peranan di luar rumah. Mungkin ibu-ibu boleh jadi AJK surau, AJK masjid, ataupun macam Puan Rabitah kita kan, tubuhkan satu rumah ngaji, buat program-program macam ni, jemput macam-macam asatizah datang, kumpulkan kumpulan-kumpulan kita, baca kitab, berkuliah, memberi input itu, ini dan ini sebahagian daripada tugasan seorang muslimah. Dia berperanan di rumah dan dia berperanan di luar rumah. Yang penting jangan kita abaikan. Terlalu berperanan di luar rumah, pinggirkan yang ada di rumah, tak boleh. Terlalu berperanan di dalam rumah sampai pinggirkan di luar rumah pun tak boleh. Dia mesti seimbang. Berperanan dalam rumah juga berperanan di luar rumah. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok pada muka surat yang ke-22, Sulaim dia bukan sekadar memberi minum. Bahkan di dalam satu perang, iaitu perang Hunain. Dalam perang Hunain ni peringkat awal tu Nabi kalah. Okay? Sebab ada sahabat Nabi ni dia tertakabur, dia tersombong dengan ucapan dia sebab bilangan tentera yang ramai. Sulaim ni dia join perang Hunain ni, dan dia masa tu dah menjadi ketika tu Sulaim ni diceritakan dia membawa satu pisau yang besar, pedang yang besar bersama dengan dia, dan kata Sulaim kepada Nabi SAW, dia akan membunuh musyrik-musyrik yang cuba membunuh Nabi SAW. Nabi dengar dan Nabi ketawa sebab Nabi rasa gembira dengan semangat yang ada pada Sulaim. Dia tunjukkan satu teladan yang sangat baik. Berani dia sampai dia cuba nak terlibat dalam peperangan dengan Nabi SAW. Sebabkan kisah-kisah ni, ibu-ibu tengok pada muka surat yang ke-22 tu, di hujung sekali tu, dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sebut apa? Dakhaltul jannah fasami'tu khashfatan baina yadai. Kata Nabi SAW, ketika aku memasuki syurga. Nabi sebut ni, ketika aku masuk ke dalam syurga. Fasami'tu khashfata baina yadai. Aku dengar di hadapan aku ni ada satu suara. Okay, kata Nabi, aku dengar depan aku satu suara. Fa idza ana bi Gumaisah binti Milhan ummi Anas bin Malik. Rupa-rupanya yang aku dengar tu adalah suara Gumaisah
bin Milhan, iaitu ibu kepada Anas bin Malik. Tuan-tuan bayangkan, Nabi kata aku masuk syurga, dah dengar dah suara Ummu Sulaim. Dah dengar. Kalau Nabi ni orang yang paling awal masuk syurga, Ummu Sulaim tu macam mana? Cuma Nabi nak gambarkan kerana amalan dia, kerana pengorbanan dia, kerana peranan dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri ni, Allah Subhanahu Wa Taala memilih dia untuk sama-sama dengan Nabi masuk ke dalam syurga Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri kisah-kisah ni, saya nak tunjuk kepada ibu-ibu, peranan ibu ni besar. Satu contoh, dalam hadis riwayat Bukhari, kalau ibu-ibu pernah dengar, ada seorang wanita ni yang kata Nabi adalah bekerja sebagai pelacur. Saya minta maaf sebut seorang pelacur. Dia pelacur. Lalu pelacur ni lalu di sebuah perigi. Dan di sebelah perigi itu ada seekor anjing dalam keadaan kelaparan, kehausan. Dah nyaung-nyaung ikan dah. Pelacur ni ambil kasutnya lalu dia cedok air daripada perigi dan diberi minum kepada anjing tersebut. Bagi anjing tu minum. Anjing tu minum, anjing tu rasa segar badannya. Dan kata Nabi SAW, pelacur ini diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ibu-ibu bayangkan Nabi sebut tentang pelacur, seorang wanita yang bergelumang dengan dosa. Memberi minum kepada seekor haiwan yang najis mughalazah, najis berat di mata kita. Tetapi kerana dia memberikan minuman yang sedikit itu, tapi dengan perasaan ikhlas, telah menyebabkan dia mendapat pengampunan Allah dan mendapat syurga Allah. Bayangkan kita, ibu, ayah, kita ni bukanlah sampai berdosa seperti pelacur. Dan kita bukan memberi minum kepada seekor anjing. Kita memberi minum kepada anak-anak kita. Bukan sekadar minum. Kita yang memberikan makanan pada anak-anak kita. Bekerja, menafkahi anak-anak. Sekolahkan anak-anak, pandaikan anak-anak, membesarkan anak-anak. Bukan seminit dua, tapi bertahun-tahun sampai anak tu membesar. Sepatutnya kita lebih layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sepatutnya. Apa beza tadi? Bezanya adalah kerana ikhlas. Bezanya adalah ikhlas. Walaupun sebentar perbuatan pelacur ini memberi minum pada anjing tu, kerana perbuatan itu adalah ikhlas, walaupun sebentar, itu menjadi asbab dia masuk ke dalam syurga Allah. Maka begitulah dengan kita semua. Kita semua ada peluang untuk masuk syurga Allah. Yang penting yang kita lakukan ini mesti ikhlas. Ya, kita mesti lakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Kita berjuang membesarkan anak-anak, memandaikan anak-anak ni, menyebabkan kita perolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Puan Hajar Rabibah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang begitu detail sekali pada petang ini dan telah mengambil masa lebih kurang 1,5 jam. Walau bagaimanapun saya harap apa yang Ustaz kupas tadi itu dapat sedikit sebanyak memberi iktibar, motivasi kepada kita sebagai kaum wanita untuk mengikuti wanita-wanita seperti Ummu Sulaim insya-Allah. Dan semoga kita berjumpa lagi selepas minggu keempat ni Ustaz pada 25 hari bulan kalau silap. Dan Ustaz akan berceramah pada kita nanti di minggu Maulidur Rasul, sempena Maulidur Rasul pada hari Khamis jam 2.30 petang. InsyaAllah kita berjumpa lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya sudahi dengan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.